Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Puan Normah binti Mat Hasan selaku pensyarah bagi subjek Pendidikan Inklusif PSVK 3132 ini. Nama saya Anisaniza binti Zulkifli dari kelas PT3 S2 kelas ketiga. Dalam video ini saya akan membentangkan berkaitan tugasan yang kedua, iaitu pembinaan bahan bantu belajar. Pertama sekali saya akan menghuraikan sumber idea yang menjadi rujukan dalam penghasilan bahan bantu belajar ini. Sumber idenya adalah buku. Buku merupakan helaian ataupun kepingan yang dicantumkan, kepingan kertas yang dicantumkan dan ada kalanya yang bertulis, bergambar dan berilustrasi yang diikat menjadi satu unit ataupun dicantumkan menjadi sebuah buku. Namun berbeza dengan apa yang saya telah hasilkan ini, iaitu buku sentuhan di mana ia bukan sahaja bercetak, namun ia juga mempunyai boleh dikatakan pop-up ataupun bahan yang boleh disentuh dan dirasai oleh murid. Jadi penting bagi murid inklusif di mana terutama murid yang lemah dalam psikomotor mereka. Ini dapat membantu mereka merangsang bukan sahaja deria sentuhan namun dapat merangsang kognitif semasa belajar. Beralih pula kepada alat dan bahan yang digunakan sepanjang menghasilkan pembinaan bahan bantu belajar ini. Pertama sekali adalah daripada alat, saya menggunakan 3 sahaja kerana adanya teknik menampal, menggunting dan juga menjahit, di mana hot glue gun, gunting dan jarum digunakan. Manakala dari segi bahan, kain felt, velcro tape, pen marker, ring book, pushpin, bit ataupun berbola kecil tu, gel rambut dan plastik lucina. Selain itu ada juga benang dan marker pen yang berwarna. Seterusnya berkaitan dengan proses penghasilan bahan bantu belajar ini. Pertama sekali saya telah menggunting kain felt sebanyak 6 helai mengikut saiz buku yang ingin dihasilkan. 6 helai ini adalah mengikut jumlah muka surat tersebut sebanyak 6 helai. 6 muka surat, maafkan saya. Kemudian saya hasilkan pula muka surat satu persatu mengikut helaian tersebut. Jadi pada muka surat yang pertama, saya memasukkan bits dan ke dalam plastik lucina dan gel rambut. Kemudian saya tutup dan sealkan agar bahan-bahan yang dimasukkan tersebut tidak terkeluar. Kemudian saya tampal di atas kain felt yang telah dipotong tadi dan letakkan gam hot glue gun tersebut di bahagian tepi saja agar murid dapat memasukkan image gambar di belakang kandungan plastik lucina tersebut. Kemudian saya ulang lagi sekali langkah yang dihasilkan, iaitu menghasilkan kandungan bit tersebut, dan saya potong kain felt seperti sampul surat bagi meletakkan gambar-gambar rupa. Ini ada pada muka surat yang kedua. Dan saya menampakkan tip velcro di bahagian sampul tersebut agar murid boleh buka dan tutup. Seterusnya proses penghasilan diteruskan dengan menggunting kain felt seperti sampul surat. Ini adalah bagi muka surat yang ketiga pula, bagi meletakkan gambar rupa, perkataan rupa organik dan rupa geometri seperti yang terdapat dalam muka surat yang ketiga. Bagi muka surat yang keempat pula, plastik lucina dilekatkan pada kain felt di bahagian tepi saja. Ini adalah bagi memasukkan juga menggunakan konsep yang sama seperti muka surat yang satu tadi, iaitu memasukkan kepingan gambar di belakang agar murid dapat melihat gambar dan melukis image tersebut. Kemudian velcro tape dilekatkan di atas plastik tersebut sebagai bahagian untuk melekatkan perkataan jenis rupa. Akhir sekali saya menjahit kain felt yang dipotong kecil saja sebagai ruangan untuk meletakkan marker di bahagian kiri plastik tersebut. Saya teruskan lagi dengan proses penghasilan bagi muka surat yang kelima dan yang keenam. Bagi muka surat yang kelima, saya telah menggunting 2 helai kain felt membentuk bulatan sebanyak 2 keping. Jadi salah satu daripada bulatan tersebut saya pecahkan kepada 8 bahagian dan saya lekatkan dengan gambar gabungan image rupa gambar
gambar gabungan rupa organik dan rupa geometri, seperti contoh gambar kucing, gambar buah anggur, gambar nenas dan sebagainya. Dan satu lagi bulatan tersebut saya tebuk pada satu bahagian pecahan bagi menghasilkan bentuk seperti ini. Kemudian saya cantumkan kedua-dua bulatan tersebut menggunakan pushpin dan saya gamkan di atas helaian kain felt yang kelima tersebut pada muka surat yang kelima. Dan akhir sekali saya tebuk bahagian tepi ke semua helaian dan cantumkan menggunakan ring bagi menghasilkan hasil akhir buku seperti ini. Okey, saya teruskan dengan cara penggunaan kit. Bagaimana ingin menggunakan sensori book ini adalah yang pertama sekali saya akan terangkan setiap helaian ini. Jadi helaian ini adalah berkait antara satu sama lain. Contohnya helaian yang pertama berkait dengan helaian yang kedua. Helaian yang ketiga ini, muka surat yang ketiga adalah berkait dengan muka surat yang keempat, dan muka surat yang kelima berkait dengan muka surat yang terakhir. Di muka surat yang terakhir ini adalah surat helaian kertas sahaja. Okey. Jadi saya akan terangkan satu persatu bagaimana ingin menggunakan setiap helaian tersebut. Jadi di bahagian muka surat yang pertama, di mana adanya bahagian yang berkaitan dengan jari rambut tadi, iaitu rupa geometri dan rupa organik di bawah ni, di mana objektif yang pertama pada akhir muka surat pada akhir PDP ni, murid dapat mengetahui sekurang-kurangnya satu rupa organik dan satu rupa geometri. Jadi murid perlu membuka sampul surat di muka surat yang kedua, di mana adanya pelbagai rupa. Jadi murid perlu memilih dua daripada rupa di sini, dan sebelum itu sudah tentunya guru perlu menerangkan di mana murid perlu mendengar yang mana satu rupa organik dan mana satu rupa geometri. Jadi di sini murid akan mengenal rupa organik dan rupa geometri dan memasukkan di bahagian sampul ini. Sebagai contoh, saya mengambil rupa geometri dan memasukkan di bahagian belakang gambar tersebut. Jadi murid perlu bermain bits ataupun bola kecil ini mengikut garisan gambar image tersebut. Sebagai contoh, sehingga menghasilkan rupa petak. Bagi rupa organik pula, contohnya seperti ini. Dan murid perlu memasukkan juga di belakang bahagian ini. Hasilnya adalah seperti ini. Jadilah bentuk rupa organik tersebut. Okey, kemudian selepas murid telah mencapai objektif di mana murid mengetahui sekurang-kurangnya satu rupa organik dan satu rupa geometri, murid perlu mengemas dan beralih pula ke sesi yang seterusnya, di mana objektif kedua adalah murid dapat membezakan rupa organik dan rupa geometri. Jadi pada helaian muka surat yang ketiga ini adanya buku kecil di mana murid perlu membuka butang seperti butang baju tersebut, dan adanya arahan di sini. Yang pertama, pilih satu gambar dan padankan jenis rupa tersebut. Sebagai contoh, gambar-gambar di sini adanya pelbagai jenis rupa organik dan rupa geometri juga, dan murid perlu memadankan dengan jenis rupa tersebut di sebelah ini. Contohnya, murid perlu mengambil satu jenis gambar dahulu. Contohnya rupa gambar hati ini, dan murid perlu memilih jenis rupa tersebut. Di sini kita dapat lihat jika murid tersebut dapat membezakan, sama ada murid dapat membezakan ataupun tidak. Jadi
Selepas murid telah memadankan, murid perlu melukis mengikut rupa tersebut. Sebagai contoh, okey. Dan murid perlu letakkan semula marker tersebut dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi di sini kita dapat menguji bukan saja psikomotor murid tersebut, namun dari segi kognitif dia. Seterusnya, jika murid telah dapat membezakan rupa organik dan rupa geometri tersebut, murid perlu mengemas dan memasukkan semula ke dalam sampul di sebelah ini. Mudah saja bagi murid untuk mengemas semula agar ini juga dapat memupuk nilai kebersihan dan kekemasan dalam diri mereka setelah mempelajari dan menggunakan sensory book ini. Ini adalah hasil setelah dikemas semula. Jadi beralih pula ke peringkat yang terakhir, di mana murid perlu menghasilkan karya gabungan rupa organik dan rupa geometri. Yang mana rupa organik dan rupa geometri ini perlu murid pilih dalam muka surat yang kelima di roda di roda rupa ini. Jadi murid perlu memusing dan hasilnya akan terbentuk di sini. Contohnya ladybird ni. Ataupun gambar lain, murid perlu memusingkan lagi. Musingkan dan hasilnya anggur. Okey, jadi selepas murid telah dapat rupa tersebut, murid perlu melukis di helaian kertas di sebelah ini. Jadi itu saja berkaitan dengan sensory book yang telah saya hasilkan. Jadi saya teruskan dengan kos penghasilan kit. Jadi jumlah keseluruhan dalam menghasilkan sensory book ini adalah sebanyak RM26 sahaja, di mana bahan utamanya kain felt itu berharga RM7, burik RM2, benang RM1, hot glue gun RM2, berbola kecil ataupun beads pada buku surat yang pertama tadi RM2, plastik lusina RM4, gel rambut RM8 dan akhir sekali kertas A4 yang saya gunakan adalah berjumlah RM2 saja. Saya teruskan lagi dengan kelebihan kit yang saya hasilkan ini, iaitu sensory book ini. Ia adalah ringan dan mudah dibawa dan mesra pengguna, di mana murid mudah untuk menggunakan buku ini dan ringan. Murid juga, terutamanya murid inklusif yang mempunyai masalah dalam psikomotor, ini dapat membantu murid tersebut dalam merangsang daya sentuhan dan psikomotor mereka. Di hadapan ini juga saya telah menghasilkan buku ini dengan bukan bercetak, namun menggunakan elemen timbul, menggunakan kain felt. Ia juga adalah menarik dan menjadikan pembelajaran itu lebih efektif, dan akhir sekali dapat merangsang dan meningkatkan daya sentuhan murid inklusif, terutama murid yang mengalami masalah terhadap motor halus mereka. Dan akhir sekali, kelebihan yang terdapat pada kit yang saya hasilkan ini ialah ia dapat merangsang dan meningkatkan daya sentuhan murid inklusif, terutama yang mempunyai masalah dalam motor halus mereka. Walau bagaimanapun, buku yang saya hasilkan ini juga mempunyai kelemahannya yang tersendiri, iaitu buku ini tidak tahan lama, di mana bahan-bahan yang digunakan ini adalah murah. Jadi sebagai contoh, kain felt ni. Kain felt ni lama-kelamaan dia akan berbulu dan reput. Dan ia juga teksturnya nipis, dan ini menyebabkan ia tidak tahan lama. Seterusnya, bahan bercetak yang terdapat dalam buku ini juga akan mudah rosak kerana tiadanya bahan yang membantu mengukuhkan lagi ia. Ia hanyalah sekadar kertas yang bercetak. Jadi cadangan penambahbaikan yang saya lakukan adalah dengan melaminate bahan bercetak agar lebih tahan lama. Ia juga dapat mampu menjadikan bahan bercetak tersebut kalis air dan juga tidak lusuh daripada cahaya matahari.
Seterusnya, cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan adalah dengan menambah muka depan yang lebih kukuh dengan bahan yang lebih keras agar buku ini dapat bertahan dengan lebih lama dan lebih kukuh. Sekian daripada saya berkaitan dengan tugasan yang kedua tentang pembinaan bahan bantu belajar.